Selamat lemai serta beri tabir basah ngagai kita semua bergelang aku Gary Munau bak Buletin Ukasi Ban 3 Ogos 2021. Batang berita, pemansang ekonomi Sarawak udah COVID-19 dekat berpelasar ke penerangau innovation di randak ke ekonomi digital yang dipemun menjadi ke 7 pilihan ekonomi negeri 2030. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg madah ke perkaranya nyengkawam pengawal numbuh ke Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC dikena ngelanggur strategi ekonomi negeri udah COVID-19 bak tahun 2030. Koya kena 22 Julai itu tadi ia mega udah menjadi peliannya dikena nyungkak ke pemujur ekonomi Sarawak hari 136 bilion ringgit Ba tahun 2019 ngagai 282 bilion ringgit manggai tahun 2030. Di samping itu, pelan tersebut tujuan untuk menyediakan 155,000 peluang pekerjaan, 195,000 peluang pekerjaan baharu, meningkatkan purata pendapatan isi rumah kepada RM15,000, mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar, mempertingkatkan kecekapan bekerja dan produktiviti melalui inovasi digital. Berjakut maya menjadi ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak 2021 WISFA dengan online saritu tadi, Koya, Perintah megak numbuh ke Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018 ngagai 2022 kenyadi penegut ngagai 7 ekonomi digital ti mungku e-dagang ngau perintah digital. Koya dengan perkaranya e-wallet ke digelar Sarawak Pay megak ditumbuh ke lalu dekat dikerembai ke agi. Setakat September 2020, Sarawak Pay telah mencatatkan sejumlah 13.789 juta transaksi dengan jumlah transaksi bernilai 588 juta sejak diperkenalkan pada November 2017. Aplikasi itu juga telah mendaftarkan sejumlah 443,396 pengguna dan 64,254 peniaga dalam tempoh yang sama. Selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk mencapai status negeri maju menjelang 2030, penggunaan aplikasi Sarawak Pay ini juga akan diperluaskan. Maya Tumegak Kepala Menteri Madah Sarawak ngemerat ke pengawal nyungkak ke tikas arus penyambung nyentuh 99.9% bak selampu negeri kemegak berkenaan ke kerjasama hari Perintah Besai. Ia madah perkaranya dipenyadi ke agi dengan inisiatif Tiang Telecommunication SMA 300 alai 184 tiang telekomunikasi udah tembuk lalu 116 agi dipelabak ke tembuk ndak lama agi. Di peringkat nasional, Sarawak Multimedia Authority SMA dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah bersetuju secara prinsip mengenai keperluan mendesak untuk mempercepatkan penyambungan jalur lebar ke kawasan luar bandar di Sarawak. Pelancaran menara komunikasi SMA 300 tahap 2 iaitu tambahan masih dalam peringkat perancangan. Namun, setelah siap kelak, 600 menara komunikasi tersebut akan melengkapkan pelan pagerisasi dan sambungan nasional yang ada iaitu JENDELA, inisiatif oleh Kerajaan Persekutuan yang merangkumi 636 menara telekomunikasi baru. Bab perkara berkawa, Kepala Menteri Madah ke Perintah Negeri cakah nyedia ke servis wang kecukup untuk peminta rakyat dengan pengawal numbuh ke servis bank mindah atau ke mobile ATM ke udah dipenyadi bulan Mei itu tadi. Koya pengawalnya berpuan dari kerjasama Perintah Negeri, Bank Negara Malaysia ngau institusi wang dikena berjadi ke peminta rakyat menua pesisir. Keperluan dalam menyediakan infrastruktur yang baik akan terus diutamakan supaya institusi kewangan dapat terus menawarkan servis
ke seluruh pelosok negeri dan menawarkan perkhidmatan kewangan yang lebih efektif dan efisien. Pada bulan Mei yang lalu, kita telah berjaya melancarkan bank bergerak mobile ATM yang diusahakan khas untuk penduduk di kawasan luar bandar. Usaha sama antara kerajaan negeri, Bank Negara Malaysia dan institusi kewangan akhirnya berjaya merealisasikan impian penduduk luar bandar untuk mendapatkan akses kepada perbankan dengan lebih cepat dan kondusif. Ia mengarap ke institusi wang nyedia ke mayu hagi servis berkawa ngau pengawak bank ungkup rakyat negeri itu. Ngaunya ia ngelalu ke produk wang, pelindungan tenang ke bisik nyedia ke plan insurans ngau takaful, bakal insurans rumah angus yang kaum rumah panjai. Perlindungan tenang ialah inisiatif kebangsaan untuk menyediakan pelan insurans dan takaful yang mampu milik seperti pelan insurans kebakaran, rumah kampung, rumah panjang supaya kita dapat melindungi aset keuangan dan orang-orang tersayang. Melalui perlindungan tenang, semua golongan rakyat kini boleh membeli atau menyertai pelan perlindungan yang mampu dan mudah difahami dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas. Menteri Pengintu Pengelantang Komuniti orang itu ruang bilik ngau pemansang Nembiak Miat Datuk Sri Fatimah Abdullah nerima penemuai bahasa hari tuai Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak Senior Assistant Commissioner Polis SAC Lukas Aked di Baitul Makmur hari itu tadi. Mayanya Datuk Sri Fatimah Madah kawa ngau JSJ mai besar reti ngagai pengelantang komuniti di Sarawak. Ini bagi kami di kementerian adalah sangat penting ya, perkongsian maklumat seperti ini. So dengan pihak yang menguatkuasa undang-undang ya, enforcement, dan dengan pihak kami yang merangka program aktiviti ya, dan juga cadangan untuk dasar ya, policies as well as in terms of law. Ia madah bunyinya awam media simbolik kolaborasi strategik dan bersepadu dalam semangat urus takbir Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPSS. Berbat ngaunya SSC Lukas Aked madah ke kes ngerungkai rumah majak nurun untuk dibanding ngau tahun Siti tadi berpun Ariatu mindah berdagang PKP di Perjalai ke. Sebenarnya di Sarawak ni kebanyakan kes-kes yang berlaku sebenarnya yang menyumbang kepada statistik kita adalah kes pecah rumah dan curi. Walaupun kita buat comparison dengan tahun lepas, dia masih dalam keadaan menurun. Tetapi inilah yang sebenarnya yang kes-kes yang menjadi kerisauan kepada ramai. Sebab ini melibatkan harta benda. Dan kebanyakan kecurian yang berlaku ni adalah melibatkan kecurian yang kecil-kecilan. Dan di pecah rumah pun sama. Berbat ngaunya mega Datuk Sri Fatimah ngenatai ke pengagati ngagai SSC Lukas Aked ke dicirinya di tuai Jabatan JSJ Sarawak. Kaban Kunsi Negeri Aduan Tasik Biru Datuk Henry Heriginep udah nyuak ke geran projek menua pesisir MRP Balai Raya Kampung Skibang tengah hari Minggu tu tadi. Geran MRP RM3,000-nya disuak ke ngagai tuai kampung Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturong Pendiau JKKK Kampung Skibang Doros Nopek. Kelimpah harinya geran RM5,000-nya mega disuak ke ngagai Kepala Pengajar Sekolah Primary Skibang Janggo Durin tingari ke Gerempung Apai Indai Ngau Pengajar PIBG sekolahnya. Dato' Henry mayanya madah ke endang udah nyadi tanggung pengawak, ia nyadi pengari rakyat, nak ke alah merit servis ke pemandu mana ngagai rakyat dia. Kadang-kadang patut sebagai pemimpin, itu dia mesti terkajian rakyat mikir. Apabila terpenuh dengan kedesarah, patut mesti rikas takap. Ini dia patut tenai rakyat. Jadi ini dia berlaku dia ingat dan kawasan Tasik Biru. Apabila aku penuh, ini bukan aku suka penuh. Mulut ketarun, mulut ketaya,
Mulut ke kupuk, mulut ni ngak borinya. Aku nang, borinya ni Pak Urut dia tukar ira dah mana. Tak katong pun mau gitu ris. Sutua tu. Jadi aku suka berinteraksi tu nya ada kupuk. Jadi dengan mutik tu sebab patut ingat keadaan. Walaupun dia terkajian surat menyurat. Patut duk teningat sebagai pemimpin atau teningat mana depan tetai atau puan nan peruntukan memang lagi. Daripada peruntukan lah. Pak Sumak kita bagi je. Di sini ada bagi asal gitu lagi. Pak peruntukan itu bukan leg di sini. Ni kuarter, 2 kuarter, 3 kuarter, 4 kuarter. Pitah ngiduk penuh. Ba Bintulu, gerempuang anak bayi Bintulu ngenatai ke jakuk terima kasih ngagai Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing ke Damri sidak bantu barang pemakai dengan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Presiden Gerempuang Pandi Suhaili Madah bantunya berguna benar ngagai sidak maya betapi ngau penglekai COVID-19 diatuk. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pakej pemulih ini. Sekurang-kurangnya beban rakyat ini dapat terbela, dapat diringankan, dan pakej pemulih kali ini satu yang sangat berjaya karena ia tidak mengira, karena peruntukannya merangkumi semua, walaupun pihak pembangkang, pihak kerajaan semuanya mendapat dana yang sama 300,000 untuk satu parlimen. Jadi hari ini alhamdulillah melalui Persatuan Anak Bayi peruntukan untuk Parlimen Bintulu disalurkan melalui kita sebagiannya dan juga persatuan-persatuan lain. Jadi sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Malaysia. Saja terima kasih. Ya, berjakuk munyinya maya diradau udah nyuak ke bantunya di ujung Kampung Sebiu Bintulu ke Mari. Pandi megang ngenatai ke jakuk sama ngagai Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS ti ngayan ke pementas hari pengawal merik bantu dengan pakej bantu khas Sarawak Ku Sayang BKSS ngagai rakyat di Bintulu. Juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kerajaan GPS Sarawak yang sentiasa juga mengambil berat keadaan rakyat kita, kesengsaraan yang kita alami di dalam masa pandemik ini. Jadi terima kasih banyak kepada khususnya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak yang kita tahu sentiasa bekerja keras untuk menjaga rakyat kita di Sarawak ini. Berita diteruskan ngau Palan Meri Vaksin PPB Institusi Latih Islam Malaysia ILIM UPIS Pemansai Islam Malaysia JAKIM pelilih lawas dibuka berengkah 2 ngagai 8 Ogos ungkup sidak keempat bertucuk vaksin COVID-19 dos keterubah. Ba pengawatnya 200 dos vaksin bangsa Sinovac udah diungkup ke ngagai Mensia Mayua. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisi datai ngabas pengawat meri vaksin ba palannya kemari. Siku hari sidak ke ngai dikelala nama Madah Kediri berasai rugi laban seberatu ia ngai bertucuk vaksin kedega alih ngau jakuk mba ba media rama. Agi nampung isi berita. Pemutus Madah ke Sarawak dekat berjalai ke Renggat ketiga Pelin Ngadu ke Menua PPN berengkah pegila berita ke diantik lebih lagi sidak ke berdagang ke balat napi penangguh ketegak penglekai pandemik COVID-19 ngelamak tu. Ukai Semina Madah ke Diri berasai lantang ati sidak megak ngarap ke penglekai penyakitnya di Sarawak ulih diputar ke bak Renggat ketiga PPN tu. Pemberitahu KAS bisik beradau ngau beberapa ikut Mensia Mayuah berkongsi ke pengasai serta penemu sidak tentang perkaranya. Pendapat saya bagus, sangat bagus sebab before tu semua staf kami di rumah, bukan semualah, maksudnya 50% atau 20% di rumah, agak susah untuk communicate. Bila ada staf semua turun office tu, senanglah untuk urusan perniagaan kami seharian lah. Harapan kami kita sebagai sekesalahan pekerjaan majikan amalkan SOP yang ketat lah sesama diri walaupun kerajaan dah muka fasa ketiga tu still juga virus ya nya masih menyerang kita lah dengan adanya SOP yang ketat insya-Allah lah semua akan selamat daripada virus ya. Fasa ketiga tu boleh dikatakan boleh diteruskan
boleh juga ditahan dulu sebab memandangkan kes tu makin tinggi, tapi untuk bagi kami yang sebagai peniaga tu kami rasa boleh juga kita jaga SOP kita untuk kita supaya kita dapat sama-sama jaga diri kita pun bah. Mun lah di fasa 3 tu akan diteruskan. Bagi kami pendapatan sekurang-kurangnya kami orang ada menjalankan perniagaan, ada juga pendapatan kami orang. Fasa ketiga memang wajar dilaksanakan untuk kita seluruh Sarawak lah ataupun Sigit Malaysia. Sebab sebelum tu dalam fasa pertama kita terpaksa kerja di rumah, and then agak susah untuk kita berkomunikasi dengan antara staff, especially antara kita pun senior staff dengan kita pun bos lah, semua dengan kita pun company. And then now since kita dah move ke fasa 3, so ada kelebihannya di sini adalah kita senang nak bersuah muka lah. Kita nak berbincang, kita nak berkelakar pasal apa projek yang tertunggak kah, ataupun next projek kita yang kita dapat pola untuk fasa ketiga kah. And then sikit juga fasa ketiga tu boleh membangkitkan lagi lah semangat kita untuk kerja. Yang paling penting is kita perlu, yang kita semua tahu lah, jaga SOP, jaga kita pun, yang paling penting kita pun disiplin lah. Nak kata dulu Buletin Ukasiban bulan aku Giri Munau ngau bala kru Buletin. Berita kesili agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS nya kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.